Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita ingin bercakap pasal pembangunan, cabaran pembangunan untuk negeri Kelantan. Sebab kita perhatikan negeri Kelantan ini terletak di timur laut semenanjung Malaysia ni. Jadi dia mempunyai stigma. Dia punya stigma untuk membangun sebab terletak di wilayah yang agak jauh. Kemudian Kelantan juga mempunyai banyak masalah pada musim monsun timur laut. Jadi untuk membangunkan Kelantan ini, ia memerlukan kajian ataupun cabaran yang begitu hebat juga lah. Di mana pelabur-pelabur tidak mahu masuk ke Kelantan disebabkan oleh beberapa faktor lah. Jadi setelah dikaji, dilihat antara faktor-faktor itu ada tujuh cabaran. Cabaran yang kita perhatikan. Pertama sekali kita perhatikan mengenai modal insan. Orang Kelantan ini dia satu minat dia orang Kelantan ini dalam pendidikan. Kita perhatikan kalau dulu lagi Kelantan ini terkenal sebagai negeri yang banyak pengajian pondok, pondok-pondok yang dikaitkan dengan negara Mekah, dikatakan Serambi Mekah, Kelantan. Tapi bila British datang, kita diperkenalkan pula dengan sistem pendidikan British. Kemudian apabila para nasionalis Melayu muncul, kita menubuhkan pula sekolah-sekolah rendah Melayu, sekolah-sekolah Melayu. Jadi untuk menampung minat ini, kerajaan pusat Malaysia melihat Kelantan ini perlu dimajukan dengan aspek-aspek kemahiran hidup yang baru. Dan yang kita panggil modal insan. Justru itu dalam RMK 9 lagi. Dalam RMK 9 lagi, kita sudah ada planning untuk menjadikan Kelantan maju. Kita mesti membuka institusi pendidikan. Jadi kita setakat ini sudah berjaya membuka Universiti Malaysia Kelantan yang mempunyai fakulti keusahawanan, dengan tumpuan kepada keusahawanan. Kemudian kita juga sudah membuka sekolah-sekolah bersama penuh di Kelantan. Begitu banyak. Misalnya kalau MRSM tu kita ada 4 atau 5 buah MRSM di Kelantan. Satu di Jeli, satu di Kota Baru, Pasir Tumbuh dan Kuala Kerai. Kemudian diikuti di sekolah-sekolah menengah sains, sekolah-sekolah asrama penuh. Jadi ini semua adalah bertujuan untuk pengembangan modal insan di kalangan orang Kelantan. Kita harap mereka dapat memaju diri dalam pendidikan, kemudian dapat menyumbang kepada pembangunan Kelantan. Kemudian cabaran yang kedua, dari segi perhubungan. Kelantan dikatakan ketinggalan kerana terletak jauh dari Kuala Lumpur, jauh daripada pusat-pusat pelabuhan. Jadi bagi kerajaan pusat, mereka fikir perlu diwujudkan seperti lebuh raya, lingkaran tengah 1 dan LPT.
LPT dia bersambung sehingga ke Terengganu. Jadi kerajaan pusat bercadang menyambungkan lebuh raya ini melalui Tok Bali sehingga ke Narotewat di Thailand. Jadi di Pangkalan Kubur tu akan dibina satu jambatan yang menghubungkan Narotewat dengan Kelantan. Planning ini sudah ada dan jajaran kecilnya sudah pun dibuat antara Tok Bali dengan Kota Baru, tapi belum sempurna. Lingkaran timur pula sekarang ini sudah hampir sudah siap sehingga ke Gua Musang dan projek baru sedang dibangunkan dari Gua Musang ke Kuala Kerai dan Kuala Kerai ke Kota Baru. Jadi dengan wujudnya lebuh raya ini, kita yakin Kelantan akan menjadi sebuah negeri yang diminati oleh pelabur-pelabur kerana jarak perhubungan akan menjadi semakin dekat. Ini tidak termasuk hubungan lebuh raya dengan Kedah melalui lebuh raya Pantai Timur, lebuh raya Pantai Timur. Dan saya juga difahamkan di sebelah Thailand ada lebuh raya yang begitu besar yang menghubungkan Sungai Golok dengan Padang Besar dan Langkawi. Dan ini juga yang mengambil masa 4 jam saja perjalanan. Dan jika pembangunan di sempadan ini dapat kita tingkatkan, kita akan dapat memberi peluang kepada masyarakat sini untuk bekerja, membuka perniagaan dan sebagainya. Seperti di Pasir Mas, seperti di Jeli dan sebagainya, sudah ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang dirancang oleh pihak kerajaan pusat. Di Pasir Mas kita ada hub halal yang akan membina produk-produk halal di sana. Kemudian cabaran yang ketiga dari segi pelancongan. Jadi Kelantan ini mempunyai banyak produk-produk pelancongan tetapi tidak dapat main peranan yang sewajarnya. Justru ada sedikit pergeseran pendapat mengenai aspek-aspek budaya, misalnya kebudayaan, wayang kulit, Mak Yu, menara, semua ini dilihat sebagai bertentangan dengan beberapa unsur agama. Jadi pihak kerajaan negeri mungkin atas faktor-faktor yang tidak mereka sedari telah menyebabkan satu kekurangan kepada pelancongan Kelantan. Jadi sebab itu kita di Kelantan sedang mencari produk-produk pelancongan yang universal, yang boleh dinikmati oleh pelancong-pelancong antarabangsa. Misalnya pantai, hutan rimba, air terjun yang boleh kita jadikan pusat pelancongan di rantau ini di Malaysia, sama ada secara inbound ataupun outbound. Jadi industri pelancongan ini memerlukan banyak perkara seperti penginapan, hotel, resort, seperti yang dibuat oleh Putra Valley ini. Dia mampu menjadi resort 5 bintang yang boleh dijadikan pusat untuk pelancong-pelancong luar menginap. Kemudian dari sini mereka boleh ke hutan rimba yang terdekat, Gunung Stone di Jeli, Kuala Kerai dan sebagainya. Kemudian cabaran yang keempat, dalam ekonomi Kelantan ini ialah di bidang banjir lah. Itu cabaran yang keempat, iaitu aspek banjir. Kerana di Kelantan
dalam 2-3 bulan setahun akan menghadapi angin monsun timur laut, musim timur laut. Jadi pihak kerajaan pusat telah memperuntukkan satu peruntukan yang besar dalam projek penebatan banjir di Kelantan. Jadi dalam RMK 9 lagi kita sudah ada projek untuk membuat empangan di Nenggiri. Kita sudah ada projek untuk menebat sungai-sungai di Kelantan. Dan ada yang sudah dibuat di Kota Baru, di Rantau Panjang, tapi tidak selesai sepenuhnya. Jadi jika projek penebatan banjir ini dapat diselesaikan, ia bukan saja membantu pelancongan, industri pelancongan, kerana kita yakin tempat-tempat yang dibina dengan penebatan banjir ini, ia akan menjadi tarikan pada pelancongan di samping mengawal banjir pada musim tengkujuh. Dan ini boleh membantu industri ekonomi kita. Kemudian yang kelima, cabaran yang kelima dari segi pertanian, ekonomi pertanian kita. Di mana Kelantan ini pada hari ini masih lagi mengamalkan sistem pertanian cukup hidup secara diri. Kita ada kawasan padi yang luas tapi tidak dapat mengeluarkan padi dengan jumlah yang banyak. Jadi justru itu bidang pertanian kita tidak begitu komersial. Jadi saya haraplah kerajaan berharap agensi-agensi pertanian khususnya KADA dapat diberi peruntukan yang lebih supaya mereka dapat mengkaji bidang-bidang pertanian ini yang boleh kita komersialkan. Misalnya mungkin boleh pelbagaikan kepada industri kelapa, di mana kita tahu kelapa ni mempunyai beratus-ratus by-product, produk sampingan yang boleh dibuat daripada kelapa. Selain pada untuk makanan, minyak kelapa muda dan isi kelapa itu sendiri boleh kita buat lotion untuk macam-macam produk. Jadi jika kadar ni diberi peruntukan yang lebih dengan kaki tangan yang lebih berkemahiran dalam bidang biotek, kita yakin Kelantan akan jadi pusat pertanian yang cukup maju. Tapi sejak akhir-akhir ini kita memang tidak dapat majukan kadar, dan kadar sendiri tidak dapat maju kerana kita selalu bertukar pengerusi. Pengerusinya selalu bertukar disebabkan oleh ketidakstabilan politik kita. Dulu pengerusi dari parti lain, sekarang pengerusi daripada parti lain, dan esok mungkin pengerusinya dari parti lain. Jadi kita yakin pengerusi ini memain peranan penting dalam satu-satu organisasi. Kemudian kita perhatikan seperti yang saya sebut tadi sedikit mengenai masalah-masalah sosial di Kelantan ini begitu tinggi juga, sebab bila berlaku kemiskinan, pengangguran, peluang kerja yang tidak ada, jadi rakyat Kelantan ramai juga yang terpaksa meninggalkan negeri, yang terpaksa melibatkan diri dalam bidang-bidang yang agak tidak begitu bermoral, jenayah dan sebagainya. Jadi kita perhatikan di Kelantan masih tinggi aspek-aspek ini. Jadi kerajaan sedang mengenal pasti kerajaan pusat sedang mengenal pasti kawasan-kawasan yang perlu dimajukan, seperti di Pengkalan Kubu, seperti di Rantau Panjang, Pasir Mas, dan juga Tok Bali sendiri. Dan kalau kita lihat Tok Bali pun, kerajaan menjadikan ini satu daripada cabaran pada ekonomi Kelantan. Jadi Tok Bali sekarang sedang dimajukan
Selain sebagai pusat pelancongan, juga sebagai pusat perikanan laut dalam. Pusat perikanan laut dalam. Seperti yang kita tahu, perikanan laut dalam kita, khususnya di Tok Bali, begitu mencabar. Kerana terpaksa bersaing dengan bukan sahaja Thailand, ia juga terpaksa bersaing dengan nelayan-nelayan dari Kemboja, Vietnam dan nelayan-nelayan antarabangsa seperti dari China, Jepun dan sebagainya. Di mana hasil-hasil yang dibawa oleh nelayan di Tok Bali kebanyakannya diekspor terus ke Singapura. Ada yang diekspor ke Thailand. Jadi yang tinggal untuk peraih-peraih tempatan ikan-ikan biasa sahaja. Sebab itu harga begitu naik, semakin naik. Jadi saya kira itulah beberapa cabaran yang kini sedang difikirkan oleh pihak kerajaan pusat di Kelantan. Jadi kita berharaplah kerajaan pusat dan kerajaan Kelantan sebagai sebuah kerajaan keluarga Malaysia boleh main peranan yang penting.